Tuan, itulah bezanya antara yang bukan penjawab awam dengan penjawab awam ini. Yang terbaiknya ialah kita menggabungkan kedua-dua pandangan itu. Dr. Mazli menyebut tentang huriyatul al-ikhtiyar, tentang kebebasan memilih untuk rakyat ini. Saya nak mengajukan soalan ini kepada Prof. Dr. Asri tentang satu statement yang saya petik dari akhbar utusan yang bertarikh 8 April 2013. Saya petik dari akhbar ini sebab takut kalau saya petik dari akhbar ni takut orang kata itu satu fitnah, tapi tak. Saya petik dari akhbar utusan yang supaya semua orang boleh yakin dengan maklumat ini ya. Ini betul-betul. Rujuk 8 April 2013 yang menyebutkan bahawa penasihat minda pondok iaitu Abdullah Sa'amah telah mengumumkan antara deklarasi yang diputuskan dalam persidangan ulama pondok, sekolah agama rakyat dan tahfiz bahawa hukum haram untuk umat Islam memberikan undi kepada pakta rakyat dalam PRU13 ini. Mereka ini dikatakan mewakili golongan agamawan, golongan ulama dan juga bijak pandai Islam di Malaysia ini. Dan mungkin itu masuk ke, mungkin kita masuk atau tidak. Nanti beliau akan jelaskan. Bagi dah dijawab kan. Dan mereka mengatakan bahawa hukum ini dikeluarkan berdasarkan nas-nas dari kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Persoalannya Prof. Datuk, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi yang memberikan hak untuk rakyat memilih. Tadi yang kita sebut kebebasan untuk memilih. Maka timbul kegusaran dan juga kebimbangan di sebahagian besar rakyat ini yang bercadang untuk melakukan perubahan. Tetapi bila disebutkan, bila dikaitkan dengan hukum haram, maka implikasinya adalah haram bermaksud dosa. So mereka ini hendak memilih Barisan Nasional, mereka sudah tak suka. Hendak memilih PR, takut pula berdosa. Apa komentar Prof. Datuk tentang isu ini? Amba bagi fatwa tu dapat 2 juta. Wah, kalau fatwa pula boleh 2 juta pula. Apa sih? Dia ada beberapa orang yang keluar fatwa macam ni. Saya tapi untuk berlaku adil. Saya ingat dulu trend fatwa macam ni ada juga dalam PAS buat 80-an. Kita kena adil. Itu pun tak betul. PAS juga kata haram polyamor. Tapi PAS nampak macam dah tobat lah, tak buat lagi. Penyakit tu pergi pula kan. Kita lawan, saya tak setuju tu. Memang kita tahu undi ada kesan dosa dan pahala, kita tak nafi. Kalau kita sokong benda yang kita tahu salah, memang haram. Tapi ia bukan berkaitan dengan lambang dan seumpamanya. Dia berkaitan dengan individu dan berkaitan dengan apa yang sedang berlaku. Kerana parti ni dia berbeza bagi setiap musim dan keadaan. So jangan i'tiqad atas parti ni, tapi i'tiqad atas kesan pada undian. Kesan pada undian. Kemudian 80-an, kemudian pemimpin PAS tak ucap lah benda tu. Lama saya pun tak dengar dia ucap. Kemudian sebelum Abdullah Sa'amah ni berucap, Rasul Dahri keluarkan fatwa yang sama, iaitu haram undi perbankan dan haram dengan demokrasi sekali. Kemudian diikuti oleh apa tu yang adik kepada Yasin Sulaiman tu, artis tu, dia ikon bagi Pakatan kan, PKR, tapi adik dia Sulaiman
Sulaiman Idris. Idris Sulaiman. Itu di kalangan ulama salah pula tu. Sama ada sama dengan Abu Hanifah ataupun Sufyan Ats-Tsauri. Saya tak siapa, tak tahu zaman dia apa beza. Tahu tak ingat. Jadi ini pun pergi keluarkan fatwa haramnya. Kalau awak kata haram, awak ada beberapa benda. Pertama, awak patut kata benda ni kepada kerajaan sebab dia telah menganjurkan pilihan raya, dan pilihan raya itu membolehkan parti ni masuk. Dia lah penyebab berlakunya haram. Sebab dia menyebabkan berlakunya apa? Pilihan raya. Dan dia menyebabkan rakyat pilih orang lain. Patutnya kena kata kerajaan haram mewujudkan pilihan raya kerana itu akan menyebabkan rakyat pergi pilih Pakatan Rakyat. Itu akan menyebabkan rakyat membuat perbuatan yang haram. Itu baru fatwa yang betul. Kalau nak fatwa orang kan. Tapi pilihan raya boleh, masuk boleh, kita pula pergi masuk, angkat spanduk, duduk sembang sekali. Jadi lepas tu kita habaq kata pangkah lain daripada kita haram. Saya ingat jangan main isu yang macam ni. Main atas fakta. Kita tahu dalam hadis memang kata bahawasanya satu perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, yang kadang-kadang satu orang tak tahu kan, boleh menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka kan. Yatakallam bi kalimah, satu orang bercakap dengan satu kalimah. Apabila ditanya Sufyan bin Uyainah tentang kalimah, satu kalimat yang boleh satu orang masuk dalam neraka, Sufyan bin Uyainah kata kalimat itu ialah kalimat yang menyokong yang zalim, ataupun kalimat yang satu kalimat yang dia tak sangka dia boleh masuk syurga adalah kalimat yang menghalang kezaliman. Jadi kita tak nafi bahawasanya undi ada kesan itu, tapi menentukan undi parti ini haram dengan satu kesimpulan yang tidak kukuh. Semua apa yang awak kata parti ini ada campur dengan orang kafir, yang ni pun ada campur. Isu Abdullah Sa'amah bermula dengan isu peribadi. Dia menganggap Tuan Guru Ni Abdul Aziz sebagai Wahabi. Itu isu awal dia. Kemudian dia gantunglah dia pokok-pokok tu di kat Kelantan, Ni Aziz sebagai Wahabi seumpamanya. Kemudian diikuti dengan terjun kepada politik, pergi pada pengusahaan politik. Asal tu pas juga dia. Dan ini saya tadi nak ulas balik kepada asas cara kita fikir negara ni. Kita perlu bebas daripada unsur feudal. Dr. Mazli sebut tadi kena ada pemimpin yang mana dia dapat lihat apa yang rakyat tak dapat lihat. Pemimpin kita pun macam tu, dia dapat melihat lubang-lubang yang orang lain semua tak dapat. Ada lebih ada. Sekarang lu tuan tengok cerita Laksmana Doreni, dia ada teropong. Dia kata aku mau lihat lubang-lubang kerja orang lain semua tak nampak. Dan kita ada kelebihan dalam negara ni. Tadi pengurusi masa awal sebut ada Twin Tower. Kita satu-satunya negara yang terhebat kerana kita satu-satunya negara yang ada 9 sultan. Ya, dalam dunia ni saya ingat tinggal 18, 17 gitu ya. Separuh diambil oleh Malaysia. Apa lagi mau? Umar bin Khattab dia buat satu benda peraturan. Gubernur ya, hari nak masuk kerja, dia cek wang berapa banyak pemilikan harta. Hari diberhentikan saja, dia akan cek balik. Sebelum orang buat, Umar buatlah istihar harta. Jadi Amirul Mukminin Umar akan tahu Umar ni ada beberapa peraturan yang dianggap ganjil oleh sebagian orang. Antaranya
Saya selalu sebut dia ban orang daripada governor tak boleh ada pintu rumah. Pintu rumah dia nak ada lansir ya. Sebab dia tak mau bila panggil tak ada. Panggil pergi jalan, panggil dia, governor dia sentiasa ada. Jadi ramai isteri-isteri yang tak suka kalau suaminya dapat kerja dengan Omar. Omar panggil jadi governor, dia takut sebab jadi masalah. Isteri letak wallpaper, dulu tak ada wallpaper di dinding, dia orang letak kain kain dinding. Omar dapat tahu, Omar pergi di sebahagian wilayah, dia pergi koyak dengan tangannya. Dia tahu orang bagi kain pagi pakai kat rakyat, tu bubuh ke dinding. Jadi dia sangat, sebab tu ramai isteri tak mau. Dia isteri sekarang kan, kalau suami tak jadi susah hati kan, terpaksa pergi merayu kan. Tapi kalau kita nak tengok contoh pemimpin teladan zaman ni, ialah calon BN Pasir Mas yang tarik diri dia. Pasal dia tak mau kepada jawatan, takutkan Allah Azza wa Jalla. Saya tangkap semua. Ini dalam sistem kita masalah. Wakil rakyat terpaksa buat kerja yang bukan kerja wakil rakyat. Itu feudal berlaku. Nak pergi universiti, jumpa YB kena bagi kenduri, YB datang. YB jumpa tuan rumah, YB nak salah. Kalau YB bagi RM10, kata teruk dengan wakil rakyat. Mesti sekurang-kurangnya RM50 yang wakil kena bagi. Boleh. Dulu ada yang sampai 300-400 satu kenduri. Kalau kena RM100, kalau kena 10 kenduri, itu 5 kenduri, RM500. Kalau sebulan ada 20 kenduri, berapa? Kalau 100, tak kira lagi anak sakit, semua benda dia buat. Jadi, dan politik ini disukai oleh sebagian pihak supaya dijadikan rakyat sentiasa bergantung pada dia. Kalau WB settle, bukan kerja dia sebenarnya. Sebab itu BRIN ini kesinambungan dari cara fikir politik yang macam tu. Politik bergantung. Sebenarnya wakil rakyat kan kerjanya tu, dia menguruskan kawasan. Orang bagi tahu kawasan ini ada masalah, okey, dia akan buat kerja ni dan dia akan propose benda ni, dan benda ni bantuan dia akan main, bukan dia yang tak bagi. Dan benda ni bukan saja BN nak buat sekarang, Pakatan Rakyat pun macam tu juga. Saya ada kawan bertanding, susah. Awal-awal baru masuk calon, tak penamaan lagi. Ni, Syekh JC sebelah orang bola sepak. Ni pakatan. Pasal dia dah terbiasa, tengok belah sana buat. Jadi tak cukup duit bagi rakyat. Sebab tu dia kena gunakan teropong tu, menopong lubang-lubang kerja. Dan kita tak boleh selesai. Sebab tu kita kena ada proses perubahan itu kena berlaku. Macam mana nak mula? Saya sendiri tidak percaya dengan satu penggal ini, dengan ini kalilah ni semua jadi elok. Saya tak percaya. Dia ke depan masih lagi ada perangai, tukar dan tukar sehinggalah kita dapat kepada satu level yang begitu matang. Tapi kalau tak bermula, dia tak boleh tukar BN untuk menukar PR, dan kemudian sehingga muncul begitu. Saya kata kita perlu keluar daripada krisis politik Anwar Mahathir ataupun Mahathir Anwar. Ni lawan style lama lagi, style video, style politik, style daripada hari itu lagi. Generasi baru tak ada masa dah benda ni, tapi terpaksa terbabit dengan ni semua dinosaur, semua gangster ni. Dia orang punya agenda pergaduhan, kita involve.
sehingga idea-idea baru dalam politik untuk negara tak jalan. Kerana duk bafik yang kerja mereka. Gaya nak membahaskan masa depan negara, keluar video pula, semua pergi kat video. Keluar benda ni, keluar. Jadi tak ada. Semua orang, kenapa orang mari dengar ceramah? Nak dengar benda-benda macam ni, bukan nak dengar idea-idea yang baik. Kita tak boleh nafi, ada juga orang yang bagus, kualiti hatta dalam UMNO pun macam Datuk Saifuddin Abdullah bagus. Tapi keadaan, dan bukan semua dalam PR dan PAS pun bagus idea. Ada yang sebahagian ustaz tu kata jadi ustaz, jadi calon nak buat macam mana? Dia jadi tak berkualiti sangat. Kita perlu sehingga satu peringkat memang orang berkualiti je jadi. Kalau tidak, apa beza dia dengan kita? Jadi inilah saya ingat, saya bukan fikir ini kalilah, maksud sekali tukar. Saya ingat kena berkali-kali lah. Yang dua masih